Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，我们一同站起来。 Di dalam anugerah Tuhan yang terus memimpin kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. 在上帝的恩典，我们仍然能敬拜他。 Maka ibadah kita dasarkan atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠慈爱平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。阿门。 Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari pagi ini bersama kita datang memuji Kristus Allah kita. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah. Haleluya, amin. Pada Kristus Raja. Haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti ia berkenan. Haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu. Haleluya, amin. Pujilah padanya. Haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekallah kasih-Nya. Haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya. Selamanya puji-Nya. Haleluya, amin. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sehingga di pagi hari ini kami bisa datang untuk beribadah melalui online maupun onsite. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam Kristus, Allah tidak lagi memandang kita sebagai seterunya. Bukan karena kelayakan kita, bukan juga karena perbuatan kita, namun hanya karena darah-Nya. Biarlah pagi ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia dengan suatu pengakuan bahwa sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya ku tak
Demikianlah firman Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, dengan penuh sesal dan malu, secara pribadi kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita datang kepada Tuhan dengan doa pribadi kita. Bapa di dalam surga, Allah yang kudus, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh sesal dan penuh malu. Karena seringkali kami mengatakan kami mau menyenangkan hati Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kami lebih banyak menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami ingin memuaskan Tuhan. Kami ingin makin dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya kami justru makin hari makin jauh dengan Tuhan. Di dalam perkataan kami sehari-hari seringkali kami menyakiti sesama kami. Kami berlaku kasar, kami berkata kasar. Dengan hubungan kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Bahkan dengan orang lain. Kami seringkali lebih banyak menyakiti hati mereka. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami juga melayani Engkau. Kami kurang sungguh-sungguh. Kami kurang serius. Hanya demi kepentingan kami atau keinginan kami melakukan itu semua. Bahkan dalam pekerjaan kami, dalam studi kami hanya mengerjakan apa adanya. Kami bahkan tidak menjadi saksimu ya Tuhan. Kami tidak saling membangun satu dengan yang lain. Oh Tuhan, kami datang kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang bukan hanya mengampuni dosa kami yang lalu, tapi dosa kami yang sekarang pun Tuhan mau mengampuni dosa kami. Dan kami percaya oleh karena kematian Kristus di kayu salib, Engkau tuntas mengampuni kami. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk boleh menjalani hidup kami di waktu-waktu mendatang. Dengan penuh tekad makin hari makin dekat Tuhan. Dengan penuh tekad makin menyenangkan hati Tuhan. Beri kemampuan, beri semangat. Sehingga kami tidak jatuh terulang lagi dengan dosa. Dan kami belajar berjuang menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pertama-tama kepada kita untuk yang berbahasa Indonesia, lalu kemudian yang berbahasa Mandarin. 弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们朗读四主信经，先用印尼文读，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 师徒心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同正玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Di dalam dunia yang tidak menentu, biarlah mata kita tetap memandang pada Kristus, penebus kita. Sambil mempersiapkan hati masuk dalam firman Tuhan, kita mengangkat pujian, pandanglah pada Yesus. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekal, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba susah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. 主内的弟兄姐妹们平安。 Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11.
来，我们一起学习神灵的恩慈，从哥林多前书第12章第4节到11节。 Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们先低头祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. 神啊，谢谢你给我一个机会，再一次能听到你的话语。 Pimpinlah hamba-Mu berdua dalam menyampaikan kebenaran Tuhan dan setiap jemaat Tuhan dalam menyimak dan merenungkannya. 带领我们2个仆人，以及听众们。 Berbicaralah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh memimpin dan menyertai kami. 你说话，让圣灵带领我们。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. 我们一起学习哥林多前书第12章第4节到第11节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 哥林多前书第12章第4节到第11节，恩子也有分别，神灵却是一位；其实是有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位，在众人里面引行一切的事。神灵显在一个人身上，是叫人的益处。这个人蒙圣灵是使智慧的言语。 拿人来蒙智为神灵是他的知识的言语，又有人以蒙这为神灵的赐他信心，还有一人蒙这为神灵赐他疫病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别主灵，又叫人能说方言。 又叫人能方言，这些都是这位神灵所运行，随意分别个人的。 Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak muda ya, yang saya dapatkan dari seorang rekan hamba Tuhan yang saya adaptasi. 弟兄姐妹们，有一个故事，从另外一个同工给我一个故事。 Pemuda ini wajahnya biasa-biasa saja, saudara. Wajahnya tidak ganteng. Ya. 这位少年，他的面貌没有什么特别的，是普通。 Pemuda ini sedang bergumul untuk mendapatkan teman hidupnya. Jadi dia dari dulu tuh kepengen punya pacar, tetapi sayangnya, herannya, nggak ada yang kepengen jadi pacarnya, saudara. 这个年轻人在苦苦寻找人生伴侣，所以他一直想有个女朋友。 但奇怪的是，没有人愿意做他的女朋友。 Teman-temannya sering menggoda dia, ya. Teman-temannya sering bercanda kepada dia. Teman-temannya berkata demikian, saudara. Kalau kamu sampai dapat pacar, itu bukti bahwa mujizat Tuhan masih bisa terjadi. 因为他没有人愿意做他的女朋友，连他的朋友也经常取笑他，
跟他说，跟他的这个年轻人说，如果你有女朋友的话，就证明上帝的旨意还在。 Singkat cerita pemuda ini menjadi orang yang kaya raya saudara. 有一天，这个年轻人就成了一个富翁。 Dulu wajahnya biasa-biasa saja dan taraf hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi kemudian wajahnya nggak berubah, tetap biasa-biasa saja. Cuman dia jadi orang yang kaya raya saudara. 脸色平凡却富有，想必有很多人想要他。过去他的脸色是普通的，生活水平也是普通的。 Suatu hari pemuda ini jatuh cinta kepada seorang pemudi. 有一天，这个年轻人他爱上了一个女人， Dan kali ini dia yakin bahwa pemudi itu akan menjadi kekasihnya saudara. 他确实有信心，这个女孩子会接受他，做他的情人。 Tetapi ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu dia harus bisa berbahasa roh. 但是必须有一个条件，他必须应该肯定会说方言。 Kalau tidak bisa berbahasa roh itu kata pemudi itu kepada pemuda itu berarti bukan jodohnya sebab katanya level kerohaniannya berbeda saudara. 这个女孩子说，如果她不能说方言的话，她的属灵方面的水平应该不配她做她的女朋友。 Nah mendapatkan syarat seperti itu pemuda ini begitu yakin. Dia datang kepada seorang rohaniwan dan meminta rohaniwan tersebut untuk boleh mengajarkan dia bahasa roh. 这个年轻人呢，他就很乐观，他就找一个朋友一个牧师，请教一个牧师教他一个方言，这样子他会娶到一个妻子。 Saudara, cerita ini adalah contoh yang salah dalam memahami tentang karunia rohani. 弟兄姐妹们，这个故事是一个理解一个属灵的恩赐的一个错误。 Yang pertama kesalahannya adalah karunia rohani dianggap ya sebagai sesuatu yang bisa dilakukan demi kepentingan dirinya. 这个错误，因为他认为在属灵的恩赐可以用于在个人的利益上。 Yang kedua saudara, karunia rohani dianggap sebagai indikator level kerohanian seseorang. 另外一个错误的话，这个属灵的恩赐被认为是一个人的水平。 Sementara sesungguhnya karunia rohani itu tidak menggambarkan tentang kedewasaan rohani. 其实这个属灵的恩赐并描述属灵性的成熟。 Kesalahan berikutnya karunia rohani dianggap sebagai haknya si pemuda itu, haknya seseorang. 其他的错误的话，这个年轻人认为这是他的权利得到这个恩赐。 Bapak Ibu saudara yang terkasih, sesungguhnya banyak orang bertanya-tanya atau salah paham saudara tentang karunia rohani. 弟兄姐妹们，有很多人在问，而且他们其实不明白属灵恩赐的真正的含义。 Banyak orang bertanya-tanya apa sih sebenarnya karunia rohani itu. Banyak orang bertanya-tanya apa karunia rohani yang saya miliki. Bahkan banyak orang seberapa di antara yang tahu atau yakin karunia rohani yang dimilikinya. 我们拥有的恩赐是什么样的？我们也是肯定怎么知道我们有恩赐，而且这个恩赐到底有多大？ Bapak Ibu saudara yang kasih, kita akan coba melihat apa pengertian karunia-karunia roh. 弟兄姐妹们，我们一起学习到底是这个属灵恩赐的理解。 Karunia itu berasal dari kata karisma atau karismata untuk bentuk jamak. 这个恩赐是它的来源，就是 charisma 或者是 charismata， 是一个复数的形式。 Dan kata dasarnya karis atau karunia yang mempunyai arti pemberian berdasarkan anugerah. 它的意思就是说，给予恩典的给予。 Karunia itu bukan menjadi hak kita ataupun bukan kewajiban Allah memberikannya kepada kita. 这个恩赐并不是我们的权利，也是不是上帝的义务应该给我们。 Karunia diberikan Allah hanya berdasarkan kemurahannya, berdasarkan anugerahnya, dan berdasarkan kehendaknya semata. 这个上帝给我们的这个恩赐，因为他的恩赐对我们的爱。 Definisi yang lebih lengkap tentang karunia roh adalah
kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya menurut kasih karunia Allah untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Dan perkembangannya amat tergantung dari Roh Kudus dan kesediaan orang tersebut untuk dipakai oleh Allah. 属灵恩赐的更完全的定义是，根据上帝的恩典，属灵赋给每一个信徒的特殊的能力，在基督的身体及发展的背景下使用。这个更大程度上是取义于圣灵和人的意思使用的意思。 Ada beberapa unsur yang penting saudara dalam definisi ini. Yang pertama saudara, karunia adalah sebuah kemampuan khusus. Yang kedua, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, karunia diberikan kepada setiap orang yang percaya. Yang keempat, karunia diberikan berdasarkan kasih karunia Allah atau kedaulatan Allah. Yang kelima, karunia dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan yang keenam, karunia berkembang tergantung Roh Kudus dan kesediaan orang untuk melakukannya. 弟兄姐妹们，这个恩泽简短的定义就是一个要素很重要。第一个，恩泽是一个特殊的能力；第二，恩泽是圣灵所赐给我们的；第三，恩泽是给予我们每一个人的每一个信徒；第四，恩泽是一个上帝的主权。 第五，恩子是用以建造基督的身体；第六，恩子是成长取决于圣灵信徒愿意去做的事。 Artinya setiap kita yang sudah percaya Kristus sesungguhnya mendapatkan panggilan dari Allah untuk melayani. 它的意味上，我们作为信徒，我们每一个人实际上被呼召去侍奉上帝。 Dan dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan tersebut, Tuhan memberikan kemampuan atau karunia khusus kepada kita, saudara. 我们在侍奉上帝的时候，上帝也是给我的特殊的能力去侍奉。 Saudara, ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa, saudara. Bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa dilayakkan Allah dan dijadikan Allah sebuah partner untuk menjalani tugas panggilan ilahi. 兄弟姐妹们，这是一种真正非凡的欣赏。上帝想要使用我们这些罪人，通过他所恩赐的、所给我们的恩赐来完成敬拜他的任务。 Lalu untuk apa, saudara, karunia itu Allah berikan kepada setiap orang percaya? 那为什么上帝给予我们属灵恩赐呢？ Sesungguhnya ketika karunia diberikan kepada orang percaya, itu gunanya adalah dipakai bagi kepentingan bersama dalam rangka membangun jemaat. 属灵的恩赐被给予每一个人的信徒，用于共同的利益，以建立教会。 Firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 哥林多前书第12章第7节，圣灵的显在个人身上，是叫人得益处。 Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 12 berkata, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 哥林多前书第14章第12节，你们也是如者，其实却无属灵的恩赐，就当求多的造就教会的恩赐。 Saudara, jadi karunia roh itu diberikan kepada orang percaya sesungguhnya untuk kepentingan bersama dan membangun jemaat. 弟兄姐妹们，这个属灵恩赐就是给我们每一个人，就是让大家共同的能到他的益处。 Saudara, lalu apa bedanya karunia dengan bakat? 弟兄姐妹们，恩赐跟天赋是什么不一样？ Apakah karunia sama dengan bakat? 那恩赐跟天赋是什么吗？ Banyak orang masih rancu dalam hal ini, saudara. 很多人在这个方面觉得很多困扰。 Paul Enns dalam sebuah bukunya, ya, The Moody Handbook of Theology, membuat perbandingan yang sangat baik antara bakat dengan karunia.
弟兄姐妹们，我们可以知道这个是保罗，他的书也是写的一个比较属灵跟天赋的比较。Bakat itu sumbernya dari Allah melalui orang tua. Sementara karunia Allah itu dari Allah tanpa melalui orang tua. 这个天赋的话是来源是从上帝，但是借着我们的父母；但是恩赐的话是从上帝，但是没有借着经过我们的父母。Bakat dimiliki sejak lahir, hasil genetik dan atau latihan. Sementara karunia roh dimiliki sejak percaya pada Yesus, hasil dari kuasa Roh Kudus. 天赋是从我们是天生的，从小我们已经有了，但是恩赐的话，我们得到了，因为我们相信主耶稣基督。Bakat itu tujuannya berguna bagi manusia dalam tahap alamiah, tetapi karunia roh tujuannya berguna bagi umat manusia dalam tahap spiritual. 天赋的话是在自然阶段的使用，但是恩赐的话在精神上阶段使用的。Bakat itu prosesnya harus disadari, dikembangkan dan dilatih. Sementara karunia roh prosesnya itu harus disadari, dikembangkan dan dilatih. Tetapi ada yang tidak perlu dikembangkan dan ada yang tidak perlu dilatih. 天赋就是我们知道了，然后我们可以培养出来，但是我们的恩赐的话，有时不需要培养，自己有了。 Contohnya untuk karunia roh yang tidak perlu dilatih adalah karunia seperti berbahasa roh atau karunia kesembuhan. 一个例子的话，就是讲方言或者译兵的一个恩赐。 Tetapi ada banyak gereja-gereja Tuhan ya yang gagal paham saudara. Bahasa roh itu bisa dilatih, ada kursus bahasa roh itu bisa dikembangkan. Padahal sesungguhnya bahasa roh itu tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dilatih. Bahasa roh itu sungguh datang dari Tuhan dan sesungguhnya harus ditandem, dipartnerkan dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 恩赐的话不是天生有的，这个是上帝给我们，是不能培养的。很多人以为这个是可以培养、可以训练出来的。 Billy Graham seorang teolog besar pernah berkata demikian saudara. Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat mengambil dan mengubah bakat menjadi karunia rohani. Ingatlah bahwa keduanya datang dari Allah. Ini menerangkan bahwa banyak keahlian dan bakat yang dimiliki manusia adalah karunia Allah. 我们可以知道，有一个人说，培养这个恩赐是不能培养，人才是可以培养出来的。 Biarpun karunia tidak sama dengan bakat, tetapi sesungguhnya bakat bisa diubah menjadi karunia ketika seseorang sudah percaya Kristus dan mau mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan karunia. 恩赐尽管恩赐跟天赋是不同的，但是如果一个人相信主耶稣基督，然后把他的天赋献给上帝，教会服务，上帝国度施工的天赋就变成一个恩赐。 Ada orang yang punya bakat bercerita ya, banyak ngobrol, suka cerewet malah. Tetapi akhirnya ketika dia sudah percaya kepada Kristus, bakatnya bisa dipakai menjadi karunia mengajar. Karunia boleh menolong orang lain mengerti kebenaran Tuhan. 有的人他很喜欢讲故事，很喜欢说话，但是他信主之后，他的这个天赋的说话的天赋就变成一个恩赐。 Ada orang yang punya bakat menyanyi. Tetapi setelah percaya Kristus, dia punya karunia bernyanyi. Sehingga banyak orang senang, puas mendengarkan pujian melalui apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. 有的人很会唱歌，但是他信主了之后，他的这个天赋就变成了恩赐，大家能接受他就信主。 Saudara, apa saja sih sebenarnya karunia rohani yang ada? 其实这个属灵恩赐到底是什么吗？ Saudara, di Alkitab tuh ada beberapa bagian yang menjelaskan tentang karunia rohani. Tetapi setidaknya saya ingin menjelaskan ada 3 bagian besar tentang karunia rohani. 弟兄姐妹们，圣经属灵恩赐说到底是什么？以下文我们可以看到有3种的一个属灵恩赐的。 Ada dalam 1 Korintus 12 sampai 14, ada dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, ada juga dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. 有的在哥林多前书第12章第
第12章第12节到第14节，有的在罗马书第12章第6节到第8节，有的在以弗所书第4章第11节到第13节。 Di antaranya adalah yang pertama berkata-kata dengan hikmat. 其 Yang 中 kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Yang keempat menyembuhkan. Yang kelima mengadakan mujizat. Yang keenam bernubuat atau berkhotbah ya. Yang ketujuh membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan berbahasa roh. Yang kesembilan menafsirkan bahasa roh. Yang ke-10 karunia melayani. Yang ke-11 karunia mengajar. Yang ke-12 karunia rasul. Yang ke-13 karunia memberi pertolongan. Yang ke-14 karunia memimpin. Yang ke-15 karunia menasihati. Yang ke-16 karunia membagi-bagikan sesuatu. Yang ke-16 karunia memberi pimpinan. Yang ke-17 menunjukkan kemurahan. Yang selanjutnya karunia menasihati. Lalu karunia pemberita Injil dan gembala. 很多恩赐，其中就是用词会说话的恩赐，用知识说话的恩赐，有信心的恩赐，能治病的恩赐，能行医治的异能的恩赐，能讲方言的恩赐，能做一个先知的恩赐，能辨别的恩赐，能说方言的恩赐，能翻译方言的恩赐，能服侍的恩赐，能教导辅导的恩赐，能做使徒的恩赐，能治理的恩赐，能带领的恩赐，能全化的恩赐，能施舍的恩赐，能教导的恩赐，还有能怜悯的恩赐，能传福音的恩赐，能牧养的恩赐。 Saudara, apakah karunia hanya ada seperti yang terdaftar di dalam Alkitab, saudara? 弟兄姐妹们，我们的恩赐就是只是列在一个圣经里面一样吗？ Jawabannya tidak, saudara. 他的答案是不是。 Yang ada di dalam daftar Alkitab adalah karunia-karunia memang yang diberikan Allah kepada orang yang percaya. Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak macam-macam karunia. Seperti yang firman Tuhan katakan. Ada rupa-rupa karunia. 圣经说是的恩赐，他的恩赐，神灵是每一个人的施行的命令而旨意的恩赐，但实际上属于圣灵的恩赐，不仅在圣经中列出来的，神恩赐给信徒的恩赐有很多，对于信徒，我们可以弟兄姐妹们，你们知道吗？ Ada begitu banyak macam-macam karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya. 神给予信徒的恩赐还有很多给你跟我。 Ada karunia administrasi, ada karunia musik, musik vokal, musik instrumen. Ada karunia seni, ada karunia menasehati, ada karunia juru syafaat, ada karunia penterjemah, ada karunia kerajinan tangan, ada karunia menulis, ada karunia suka menerima tamu. Ada karunia untuk mengatur atau mengorganize. Ada karunia multimedia. Ada karunia memperhatikan. Ada karunia kemurahan hati atau membagi-bagikan sesuatu. 弟兄姐妹们，很多恩赐，其中有管理的恩赐，有音乐的恩赐，有艺术的恩赐，还有教导的恩赐，有祷告的恩赐，有翻译的恩赐，有手艺的恩赐，有写的恩赐，有翻译客人的恩赐，有很多恩赐。 Ada banyak sekali saudara karunia-karunia rohani. 有很多的恩赐。 Bapak Ibu saudara yang kasih, saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip karunia rohani yang perlu kita perhatikan, saudara. 弟兄姐妹们，我想我们一起了解恩赐的关键是。 Prinsip yang pertama adalah setiap orang Kristen pasti mempunyai karunia rohani. 第一个就是每一个基督徒必须有神灵的恩赐。 Saudara, mari kita perhatikan ayat 7 dan 11. 我们可以看到第7节跟第11节。 Ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan di ayat yang ke-11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 圣灵现在个人的身上是教人的益处，这一切都是这位神灵所运行的。
随意自己给个人的。 Saudara, tiap-tiap orang yang dimaksud adalah bukan tiap-tiap orang yang hidup, saudara, bukan. Tapi tiap-tiap orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. 弟兄姐妹们，这里所指的每一个人都不是每一个人活着的人，但是就是我们弟兄姐妹们是已经悔改信徒的人，而且接受主耶稣基督的人。 Orang yang tidak percaya Kristus tidak akan diberikan karunia roh, saudara. 如果我们还没有信主的话，我们没有办法得到恩赐。 Orang yang belum percaya Kristus mungkin punya bakat yang hebat, tetapi itu bukan karunia roh, saudara. 还没有信主的人，可能有他的天赋的很好的天赋，但是这个不是一个恩赐。 Karunia roh hanya diberikan kepada mereka yang ada Roh Kudus di dalam hati atau dalam hidupnya. 这个恩赐是给予已经有圣灵在他的心里的人， Paling sedikit 1 saudara, tapi bisa 2, 3 atau lebih. 可能有一个，可能有2个或者3个。 Jadi tidak ada orang Kristen sejati yang tidak punya karunia roh. Pasti punya karunia roh, saudara. 所以我们可以说，没有一个真正一个信徒的人没有恩赐的。 Karena itu kalau saudara sudah percaya Kristus dan saudara sudah bertumbuh di dalam Kristus, lalu saudara diajak untuk pelayanan, saudara jangan berkata atau menolak pelayanan tersebut dengan sebuah alasan, aduh maaf saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak punya karunia roh, jadi maaf saya tidak bisa memenuhi ajakan pelayanan saudara. 如果你已经信主了，然后有人教你一起侍奉神的工作，你说我没有能力，我不知道怎么侍奉神，对不起哦，没有特殊的能力等等。 Kalau saudara mengatakan bahwa saudara tidak bisa apa-apa, saudara tidak punya kemampuan khusus, saudara tidak punya karunia rohani, ketika saudara diajak untuk pelayanan, sesungguhnya saudara sedang mengingkari kemampuan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. 如果有人叫你一起侍奉的话，你拒绝的话，那每一个人的心里，你真的正在做一个过犯。 Atau sesungguhnya saudara sedang menolak Tuhan dengan anugerahnya. 或者你正在拒绝上帝对你的恩赐， Atau maaf, mungkin saudara bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh. 或者对不起啊，可能你不是一个真正的信徒。 Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap ada Roh Kudus di dalam hatinya, pasti memiliki minimal 1 karunia, bisa lebih. 因为如果一个人已经信主的话，他在心里面已经有圣灵，所以他最少一定有一个恩赐。 Kalau yang pertama tadi setiap orang Kristen pasti memiliki karunia Roh Kudus. Yang kedua saudara, semua karunia diberikan oleh Roh Kudus. 对啊，如果第一，我们可以说每一个人的身上，圣灵显在个人的身上是叫人得益处。第二个就是说，这个每一个人的圣灵，得到的恩赐是圣灵的恩赐。 Dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 在格林多前书第12章第7节。 圣灵显在个人身上是叫人得益处。 Saudara, penyataan roh itu artinya manifestasi roh atau perwujudan roh. 兄弟姐妹们，圣灵的启示就是神灵的影响显在我们的身上。 Jadi maksudnya kalau Roh Kudus ada di dalam kita, itu termanifestasi dalam karunia-karunia rohani. 意思就是说，神灵启示彰显在神灵的。 Coba saudara perhatikan ya dalam teks kita tadi di ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 在12章第8节，这个人蒙圣灵是他智慧的言语，男人也蒙这位神灵是他知识的言语。 Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 另有一个蒙这位神灵是他信心，还有一人蒙这位神灵是他疫病的恩赐。 Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman.
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 另叫一个人行异能，又叫能限制，又能叫能辨别族人。 Jadi kalau kita teruskan sampai ayat yang ke-11 itu dikatakan roh memberikan karunia. Ia memberikan karunia. 如果我们一直读到第11节，我们可以看到这一切都是这位圣灵所运行的，随一份给个人的。 Karunia roh itu diberikan oleh Roh Kudus. Karunia yang kita terima, yang kita miliki saat ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. 弟兄姐妹们，神灵的恩赐是给我们，我们现在得到的恩赐是神灵的恩赐。 Roh Kudus lah atau Allah lah yang memilih siapa yang mendapatkan karunia apa. 就是上帝或者圣灵选我们要给我们的恩赐。 Saya ulang ya saudara. Roh Kudus lah yang memilih siapa yang mendapatkan karunia apa. 就是神灵选谁给谁的恩赐。 Si Amir dipilih oleh Allah, oleh Roh Kudus untuk mendapatkan karunia 1 dan 2. 例子有一个人叫阿米尔，他被神灵选的，给他第一、第二的恩赐。 Si Charles dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan karunia 4, 5 dan 6. Charles 被神灵选了，给他第4、第5、第6个的恩赐。 Jadi Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia berdasarkan kesukaannya, berdasarkan kerelaannya, dan berdasarkan kehendaknya. 就是圣灵给我们的恩赐，就是按照他自己的给我们的什么的恩赐。 Saudara kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap karunia yang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak diminta untuk bertanggung jawab untuk karunia yang tidak kita miliki. 上帝要求我们对他给我们的恩赐，我们应该要负责任。但是如果他没有给我们的恩赐，我们不需要负责任。 Kita juga tidak usah iri atau cemburu akan karunia yang dimiliki orang lain. Kalau kita iri atau cemburu terhadap karunia yang dimiliki orang lain, sesungguhnya kita sedang tidak menolak Tuhan. 我们也是不应该去贪图或者去嫉妒别人所拥有的恩赐。 Maksudnya kita tidak menerima kehendak Tuhan, saudara. 如果我们去嫉妒的话，那意思就是说我们没有接受上帝的旨意。 Sementara karunia itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. 其实这个恩赐上帝已经给别人了， Dan juga diberikan kepada kita. Maka Yes. sepatutnya kita menghargai karunia itu. 也是给我们，所以我们应该。 Saudara puji Tuhan, saya diberikan oleh Tuhan dengan beberapa karunia. Dan salah satu karunia yang Tuhan berikan adalah karunia penginjilan. 我感谢上帝，上帝给我恩赐，其中一个就是传福音的恩赐。 Saya yakin karunia penginjilan ini sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita karena itu cocok buat saya. 我相信上帝给我这个传福音的恩赐是适合我。 Pada waktu saya menjadi pemuda, ya, saya itu setiap minggu seringkali saya penginjilan pribadi ataupun penginjilan bersama-sama dengan rekan yang lain itu ke taman-taman yang ada di Jakarta, juga ke rumah sakit-rumah sakit. 当我还年轻的时候，我常常跟我的朋友一起到医院去传福音。 Beberapa di antara mereka, teman-teman saya itu mengatakan bahwa karunia saya memang penginjilan. 很多人，我的同学、我的同工跟我说，我的恩赐就是传福音的恩赐。 Dan ketika saya melakukan tes karunia, karunia penginjilan itu menempati ranking yang paling atas, saudara. 当我做一个测试的话，这个传福音的恩赐，在第一。 Saya juga terus berjuang, terus berusaha untuk terus menjadi pelaku untuk karunia rohani yang saya miliki. 我一直在努力，一直在祷告，要求神让我这个所在的上帝的给我的恩赐。 Dan bila saya gagal untuk melakukannya atau menjalankannya, itu berarti saya melakukan sebuah perbuatan dosa kepada Tuhan. 如果我失败了，我没有办法做到，那就我得罪了上帝。 Karunia yang saya miliki dan yang Anda miliki, yang saudara-saudara miliki adalah karunia yang dianugerahkan oleh Allah karena cocok buat kita lakukan. 上帝给我们的恩赐，给你和给我，就是给我们的合适的、
恩子。 Dan tugas kita adalah berusaha terus-menerus mengenali karunia-karunia rohani kita dan menggunakannya serta mengembangkannya untuk membangun jemaat Tuhan. 我们应该努力探索和发展了，为了基督荣耀赐予给我们的恩赐，我们是属灵的恩赐，赏赐荣耀给他。 Yang ketiga saudara, yang terakhir. 第三的， Bagaimana cara mengetahui dan menemukan karunia rohani kita? 我们如何认识和寻找精神上的恩赐？ Saudara, seorang teolog besar Peter Wagner itu pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Your Spiritual Gift Can Help Your Church Grow dan memberikan beberapa saran saudara bagaimana kita mengetahui dan menemukan karunia rohani kita. 弟兄姐妹们，我们经常看到有一个人是一个神学家的叫瓦克纳，他已经写了这一本书，就是您的属灵恩赐可帮你的教会成长，这样子了解我们的发展的上帝给我们的恩赐。 Saran atau tips yang diberikan olehnya yang pertama adalah berdoa dengan sungguh untuk bertanya tentang karunia yang Allah berikan. 第一个的他的提的就是我们求上帝给我们的恩赐。 Mintalah pimpinan dan penerangan dari Roh Kudus terhadap karunia apa yang sudah disediakan. 让上帝会带领我们，让我们会明白他给我们的恩赐。 Yang kedua saudara, selidiki kemungkinan-kemungkinan karunia kita. 第二者就是我们要寻找我们自己的恩赐。 Bagaimana caranya saudara? 这怎么办法呢？ Di antaranya adalah caranya melakukan atau mengikuti tes karunia. 其中一个就是我们做一个测试。 Saudara bisa mempergunakan angket tes kerohanian yang disediakan saudara. 我们可以做一个问卷，在这里一个准备的个问卷。 Kalau saudara mau, angket ini disediakan di tata usaha. 这个问卷在我们的行政里面那边有准备。 Dengan saudara menggunakan waktu 15 sampai 20 menit, saudara kemungkinan akan mendapatkan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. 可能这一段时间15分钟到20分钟，你已经找到了你到底上帝给你的恩赐是什么。 Setelah ini saudara bisa mendapatkan angket karunia rohani di tata usaha, atau saudara juga bisa melakukan dengan tes online. 或者你们可以在我们的公司，我们可以找到了这个问卷，或者你可以上网可以看到的。 Saudara bisa kunjungi website glorianet.org. 就是在 glorianet.org， Seperti yang tertera di layar saudara. 就是在荧幕那边可以看到。 Saudara juga bisa selidiki kemungkinan-kemungkinan karunia saudara dengan bertanya kepada hamba Tuhan atau pembimbing rohani saudara, atau juga bisa bertanya kepada majelis yang memahami tentang karunia rohani. 或者你可以询问上帝的仆人，了解属灵恩者真相的属灵的导师。 Atau saudara juga bisa bertanya kepada sahabat saudara, kepada jemaat saudara, ya, jemaat-jemaat yang lain maksudnya. Apakah yang menjadi kelebihan saudara, apakah yang menjadi passionnya saudara, apakah yang menjadi perhatian dari dia terhadap kita. 或许你可以问你的朋友啊，或者你的会友，其他的会友，到底我的长处在哪里？ Sehingga kita mendapatkan kemungkinan-kemungkinan karunia rohani apa yang kita miliki. 这样子我们可以找到了到底我们的恩赐是什么。 Yang pertama tadi berdoa dengan sungguh, yang kedua selidiki kemungkinan karunia kita dengan melakukan tes atau bertanya kepada hamba Tuhan dan bertanya kepada pembimbing ataupun majelis serta bertanya kepada jemaat. Yang ketiga saudara, terapkan sesering mungkin atau adakan percobaan-percobaan sebanyak-banyaknya terhadap karunia rohani kita. 第三的，我们用很多的申请，我们尽可能的尝试到底我们的恩赐在哪里。 Yang keempat, uji perasaan kita. Adakah kegelisahan, adakah dorongan, adakah semangat, adakah konfirmasi dari Tuhan tentang peneguhan-peneguhan yang perlu buat kita, dan juga adakah efektivitas kita dalam pelayanan itu.
还有呢，我们支持我们自己的感觉，效果来自上帝的认觉。 Dan dipayungi oleh keterbukaan akan pimpinan Tuhan selanjutnya. 还有呢，对神的带领给我们的开放的态度。 Saudara, Kristus yang naik ke surga memberikan minimal 1 karunia atau lebih kepada kita. 弟兄姐妹们，基督圣殿的时候，他给我们最少的一个恩子。 Ini adalah sebuah kepercayaan yang besar, saudara. Sesuatu yang berharga yang ada pada kita. 上帝对我们每个人的信任、相信，并且给我们建立的教会的人宝贵的信任， Hanya untuk kepentingan bersama dan membangun jemaatnya. 就是给我们的建立这教会。 Kristuslah kepala gereja dan kita adalah anggotanya. Kita masing-masing adalah anggota tubuhnya, saudara. 基督是教会的元首，我们是他的身体，我们每一个人都是身体的肢体。 Masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda-beda atau fungsi yang berbeda-beda. 我们每个人都有天赋不同的恩泽的功用， Ada yang sebagai mata, 有的好像是成为一个眼睛， ada yang sebagai telinga, 有些是耳朵， ada yang sebagai tangan, 有些是手， ada yang sebagai kaki, saudara. 有些是脚。 Kalau saudara tidak mau melayani, itu saudara sama seperti mata yang tidak mau melihat. 如果你不想侍奉，就像眼睛不想看； Kalau saudara tidak mempergunakan karunia rohani, itu saudara seperti telinga yang tidak mau mendengar. 如果你不想侍奉，就好像耳朵不想听； Kalau saudara tidak mau mengembangkan karunia saudara, itu saudara seperti kaki yang tidak mau melangkah. 如果你不想发展你的恩赐的话，就像脚不想走一样。 Itu artinya saudara tidak berfungsi dalam tubuh Kristus. 这个是意思，就是说你在教会里面没有功用。 Saudara, kita saling membutuhkan saudara satu dengan yang lain. 弟兄姐妹们，我们互相需要， Dalam membangun tubuh Kristus, saya butuh saudara, saudara butuh saya. 在建立神的体，我需要你，你也是需要我。 Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain dan sepatutnya memang kita saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. 我们彼此需要，我们在这上帝的特殊装备，我们完整的这个任务的需要。 Saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 jelas berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. 上帝的话语在哥林多后书，我们可以看到第5章第10节。 Saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa semua orang percaya pada suatu hari akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita katakan, terhadap apa yang kita perbuat, terhadap apa yang kita lakukan, termasuk terhadap pertanggungjawaban penggunaan karunia-karunia rohani kita. 弟兄姐妹们，有一天我们在上帝的面前，我们应该教导我们的责任。 Saudara, dosa kita telah ditebus Kristus di kayu salib. Ditebus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah. Dan untuk itu kita diberikan kemampuan khusus dengan karunia rohani kita. 弟兄姐妹们，我们每一个人被基督的已经应该尊重上帝的使用圣灵所赐给我们的。 Kalau kita gagal, 如果 kalau 我们 kita 失败了， malas, 如果我们失败了， kita akan bertanggung jawab di tahta pengadilan Kristus. 我们在上帝的，我们应该负责任。 Saudara, setiap kita yang telah ditebus Kristus di kayu salib, sepatutnya kita bersikap menghormati dan berterima kasih kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，如果我们已经知道了使用圣灵，我们应该尊重感恩的心。 Mengetahui karunia yang Tuhan beri, menggunakan karunia yang Tuhan beri, bahkan mengembangkan karunia yang Tuhan beri adalah salah satu sikap menghormati dan terima kasih kepada Tuhan. 如果我们知道我们对上帝给我们的恩赐，我们能使用，我们能使用在尊重在上帝的恩赐的话，这个是
感谢上帝的恩赐的态度。 Mari saudara kita melakukannya dan terus-menerus berjuang untuk melakukannya demi kemuliaan Tuhan. 弟兄姐妹们，来吧，我们一起努力，我们一起做一个这个努力的装备，使用上帝给我们的恩赐。 Kiranya Tuhan memberkati kita dan melimpahkan kita dengan anugerahnya. 愿上帝祝福并以赐福带领我们。 Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. 来，我们弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，我们低头祷告。 Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau adalah Allah yang baik. 神啊，我们感谢你，因为你是很好的一个神， Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu. 你用你的宝血已经救赎我们。 Dan dalam proses keselamatan itu Engkau menganugerahkan kami karunia rohani. 你也是已经给我们赐给我们的恩赐。 Tuhan tolong kami untuk mengetahui karunia rohani kami, mengenali karunia rohani kami, dan juga mengembangkannya. 神啊，你帮助我们，让我们会认识，我们知道我们的恩赐，我们会发展，也是我们使用我们的恩赐， Beri kekuatan, semangat, dan kemampuan. 给我们一个力量，给我们一个精神，给我们， Sehingga kami dapat membangun jemaat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. 让我们会建立上帝的教会。 Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk minggu depan, kebaktian kita masih kita adakan secara online. Pada hari Rabu pukul 19.30 kita ada kebaktian doa, mengundang jemaat bersama-sama menghadirinya lewat channel YouTube GKY Makassar. Tanggal 4 Juli kita ada perjamuan kudus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kudus akan kita adakan pada kebaktian umum 1 yaitu pukul 7.30 dan kebaktian Redeemer Service pukul 10 pagi. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri di tata usaha dan roti maupun anggur perjamuan nanti bisa diambil pada hari Kamis sampai hari Sabtu tanggal 1 sampai 3 Juli pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Dari bidang pelayanan sosial Bapak Ibu tersedia voucher untuk pemeriksaan lab dari Prodia, voucher diskon 20%. Bapak Ibu yang membutuhkannya dapat mengambilnya di tata usaha. Voucher ini berlaku sampai 30 Juni 2021. Demikian warta kita. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code pada layar kaca. Sambil mengangkat pujian bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Musik saja.
kupandang Yesus, kusampahkan dunia. Semenjak kupandang Yesus, kusampahkan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari jemaat, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.